rahimahullahu ta'ala, kata musannif rahimahullah ta'ala, dan sunat berbuka puasa dengan rutab, iaitu rutab kurma mekar lagi basah, dan jika ada di negeri Mekah sekalipun, maknanya sunat juga berbuka dengan rutab, yakni kurma yang basah, kurma yang segar yang basah lagi tu, maka sunat seseorang yang berpuasa berbuka dengan rutab, sekalipun berada di Mekah, sekalipun negeri Mekah. Inilah kata sunat berbuka dengan rutab ni yang dimuktamad oleh Syekh Ibnu Hajar. Kata Muhibbu At-Tabari, maka jika ada di Mekah, kalaulah seorang yang puasa tu berada di negeri Mekah, dengan air Zam-Zam, sunat berbuka puasa dengan air Zam-Zam. Itu dengan air Zam-Zam, yakni sunat berbuka puasa dengan air Zam-Zam. Itu. Jadi ada perbezaan pendapat yang dimuktamad oleh Syekh Ibn Hajar. Sunat berbuka puasa tu dengan kurma, dengan rutab, jadi kurma yang segar dan pula basah, sekalipun berada di negeri Mekah. Dia ada satu kurma rutab di Madinah, dia sejuk, makan sedap, tak boleh petik boleh. Kalau pergi di Kuba tu ada orang jual, sedap, makan sedap, rutab. Itu. Jadi sekalipun berada di Mekah, kata Syekh Ibn Hajar, sunat berbuka dengan rutab. Adapun Syekh Muhibbu At-Tabari, kata Muhibbu At-Tabari, kalaulah seorang yang berpuasa itu berada di Mekah, maka sunat berbuka dengan air Zam-Zam. Jadi di situ ada perselisihan pendapat, ada perbezaan pendapat di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Muhibbu At-Tabari. Tetapi jikalau dihimpunkan keduanya, rutab dan air Zam-Zam, tetapi jikalau dihimpunkan keduanya, kurma, rutab dan juga air Zam-Zam, mana misalnya seperti dimamahkan rutab dan diminumkan air Zam-Zam, maka iaitu kata dihimpunkan keduanya, dimamahkan rutab dan diminum air Zam-Zam, terlebih elok. Hak itulah hak terlebih bagus kali dua-dua. Makan rutab kemudian minum air Zam-Zam. Kata Syekh Ibnu Hajar, kalam Muhibbu At-Tabari, iaitu kalam Muhibbu At-Tabari itu mardud, ditolak kerana menyalahi bagi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataannya Nabi, dan menghimpunkan keduanya rutab dan air Zam-Zam itu tiada seorang menakalkan daripadanya Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di Mekah pada tahun Futuh, yakni tahun pembukaan Mekah dengan kemenangan, beberapa hari Ramadan, tiada ia Nabi menyalahi adatnya Nabi daripada berbuka dengan tamar. Jadi kata Syekh Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar kata yang afdalnya ialah berbuka dengan rutab. Kata Muhibbu At-Tabari, kata dia dengan air Zam-Zam. Kalau himpunkan keduanya itu lebih baik. Tapi kata Ibnu Hajar, perkataan Syekh Muhibbu At-Tabari tadi ditolak. Kenapa? Itu menyalahi perbuatan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi berpuasa pada tahun Futuh, pembukaan Mekah dengan kemenangan, Nabi berpuasa dan Nabi berbuka dengan tamar. Habis. Maka jika tiada didapatnya seorang rutab,
Maka sunat ia seorang berbuka dengan tamar, iaitu tamar kurma yang sudah kering. Inilah kita dah dapat kurma lah. Tamar tu lah. Maka jika tiada dapatnya seorang akan tamar, maka dengan air, tiada lainnya air. Dengan air dulu. Mula-mulanya rotak, tak ada rotak, tamar. Tak ada tamar, air. Gitu. Kata Ruyani, jika tiada tamar, maka dengan suatu yang manis. Kata Ruyani, ulama fiqh ni. Dan kata Azra'i, maka dengan zabib, kerana ia zabib saudara tamar. Seumpama tamarah. Kedua qaul ini, qaul Azra'i dan qaul Ruyani ni dhaif. Hak kata kalau tak ada tamar dengan sesuatu yang manis, hak tak ada tamar ganti dengan zabib, itu qaul yang dhaif. Nah, pendapat yang lemah. Tu seperti kata qadi, yani Qadi Hussein, yang lebih aula pada masa kita sekarang, tu dicebok dengan tapak tangannya, tu daripada air yang di sungai dibukakan puasa dengan air sungai, terlebih aula kerana tiada syubhahnya air sungai tadi. Tu nah. Tak ada tamar dengan tak ada rutak dengan tamar. Tak ada tamar dengan air. Kita air sungai dah nah. Batal itu lah. Ekowi boleh je ni. Habis. Dan sunat bahawa adalah rutab atau tamar itu 3 biji. Dan jika tiada diperoleh 3 biji, maka 1 biji hasilah sunatnya. Sunatnya sunat tadilah, sunat berbuka puasa dengan rutab atau tamar tadi. Gitu nah. Tu yang afdalnya 3. Kalau tak ada 1 pun tak apa. Kita kadang sebelah tak suka makan buah tamar tu nah. Duk nampak buah Melaka lagi macam mana? Duk nampak cucu udang lagi. Duk nampak cucu badak lagi. Kata musannif, bermula hikmah sunat berbuka puasa dengan rutak atau tamar itu kerana adalah ia rutak atau tamar tu tiada bersentuh dengan api, dan lagi kerana menghilangkan dhaif, lemah pelihat mata yang hasil daripada puasa. Ini kerana lapar. Kerana ia rutak atau tamar mengeluarkan sekalian fadalat. Nah, segala yang kotor-kotor. Segala fadalat, segala yang kotor-kotor yang di dalam maidah. Jika ada ia tadilah, ia sekalian fadalat. Dan jika tiada ada fadalat, maka iaitu jadi ghadak, yakni mengenyangkan segala anggota yang mulia, ini hati, jantung, lipak di dalam badannya seorang. Segala anggota yang mulia, yakni hati, jantung, lipak lah. Jadi faham kita pada masalah buka puasa tadi, sunatnya berbuka puasa yang pertama sehingga rutak. Rutak ni kurma yang segar, yang basah loh. Kalau tak ada, dengan tamar. Dengan tamar, yakni kurma yang kering tu. Kalau tak ada juga dengan air masak ke, air kawi ke, air sungai ke, ikutlah dengan air lah. Itu kata Ibnu Hajar, yang pendapat yang kuat lah. Adapun pendapat Muhibbu At-Tabari tadi, dia kata sunat kalau berada di negeri Mekah dengan air Zam-Zam. Ini pendapat yang dhaif. Begitulah kata Ruyani. Dia kata Ruyani dan Azra'i kata dia sunat kalau tak ada tamar dengan zabib atau sesuatu yang manis. Ini juga pendapat yang lemah. Habis. Bermula hikmah sunat berbuka puasa. Dia baca dah. Dan kata segala tip tabib tu. Kata segala tabib, doktor tabib, bahawa tamar itu
mendhaifkan pelihatan mata, maka tempat nyonya mendhaif mata itu jika membanyakkan dia akan retak, serta mengekali dia akan retak. Dan suatu itu terkadang beri manfaat sedikitnya nyonya suatu dan memberi mudarat banyak nyonya suatu. Supaya ubat lah. Ubat kalau makan ikut sukatan dia jadi ubat. Tapi kalau makan terlebih dia jadi terlebih dos pula nah. Terlebih dos pula. Begitulah. Tukar ali ke apa dia jadi ubat. Tapi kalau makan terlebih kata jadi ubat. Nah, begitulah rutak. Kalau makan sikit dah, bila makan terlalu banyak mendhaifkan pelihatan mata. Lagu tu. Habis. Faidatun, hadhihi faidatun, ini satu faedah. Faidatun, hazihi faidatun, ini satu faedah. Faidatun ay hazihi faidatun, ini satu faedah. Muafakat segala ulama atas bahawasanya permulaan puasa itu dengan fajar sadiq, mana dengan terbitnya fajar sadiq. Dengan fajar sadiq dan dengan terbit fajar sadiq. Dan putuslah kesudahan nyonya puasa itu dengan sempurna masuk matahari, yakni sempurna bulatnya matahari, gaib, mana hilang daripada penglihatan mata kita. Maka terbukalah puasanya seorang dengan sendirinya. Dan jika tiada makan dan minum sekalipun, kerana puasa itu ibarat daripada imsak. Daripada imsak, daripada fajar hingga ghurub, mana hingga tenggelam tiada pada malam. Ghurub mula daripada terbit fajar sehinggalah ghurub, sehinggalah tenggelam matahari. Itulah masa atau seorang tu berpuasa. Dan maka apabila kita ketahui yang demikian itu, maka arti kata fuqaha sunat berbuka puasa itu, yakni sunat mencapai akan sesuatu yang membuka puasa. Tengok, maka kita ketahui yang demikian itu kata faidatun tadi. Hak kata mula puasa ni terbit fajar, habis puasa ni dengan tenggelam matahari, sekalipun kita tak berbuka lagi, habis dah masa. Maknanya dah secara otomatik kita dah berbuka lah. Daripada demikian itu, faham daripada demikian tadi tu, maka arti kata fuqaha sunat menyegera berbuka puasa itu, yakni sunat mencapai, yakni mengambil akan suatu yang membukakan puasa apabila ia seorang kerjakan pada siang hari, iaitu suatu seperti makan dan minum. Seperti makan dan juga minum. Seperti makan dan juga minum. Habis. Kata segala sahabat Syafi'i, yakni anak murid Imam Syafi'i. Kata segala sahabat Syafi'i, yakni anak murid Imam Syafi'i, wajib orang puasa itu ia orang puasa imsak, yakni menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Imsak mana menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa pada suatu suku daripada malam, kemudian di mana masuk matahari, supaya yakin dengan imsak tu sempurna siang harinya seorang. Maka dikenakan imsak itu bukan imsak syar'i, hanya jangan mencapai suatu yang membatalkan puasanya jua pada suku itu, seperti ia imsak pada siangnya seorang. Ini perkataan daripada sahabat Syafi'i, yakni anak murid Imam Syafi'i.
syahdan. Haram atas segala umat, umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad, puasa wisal. Apa puasa wisal? Yakni menghubungkan antara 2 hari puasa berturut-turut, haram. Dia 2 hari itu dia berhubung secara berturut-turut, maka hukumnya dah haram. Puasa wisal yakni menghubungkan antara 2 hari puasa. Mana berturut-turut puasa siang malam, haram. Malam pun siang hari pun puasa, malam pun puasa tak makan langsung, haram pun dia. Dan padahal tiada berbuka dengan makan dan minum ia seorang pada malamnya. Kerana apa? Kerana ditegah daripadanya puasa wisal sebab memberi mudarat. Itu pun mana? Itu pun kata haram tu dengan syarat jika disengajanya seorang, lagi tahu ia seorang akan tegah, lagi dengan tiada uzur, ada lagi orang yang lain daripada Nabi. Lagi orang yang lain daripada Nabi. Ada lagi orang yang lain daripada Nabi. Adapun pada Nabi maka tidak haram atasnya Nabi puasa wisal kerana ia Nabi dia kuat, gagah, barang yang tiada bagi sekalian umat. Jadi kita tak boleh nak hubungkan puasa, tak boleh. Nak hubungkan puasa, ada yang tanya muka surat 116 juzuk yang kedua. Jadi kita nak hubungkan puasa tak boleh lah. Nak menghubungkan siang pun puasa, malam pun puasa, 2 hari berturut-turut tak boleh, hukum dah haram. Melainkan Nabi boleh lah, kerana Nabi ni gagah, kuat batin, kuat. Ini khususiat bagi Nabi sajalah. Adapun kita tak boleh lah, kita sambung puasa sampai 2 hari kerana apa? Memberi mudarat. Dan sunat kemudian daripada berbuka puasanya seorang, ia seorang. Dan sunat kemudian daripada berbuka puasa. Tengok, dalam kitab sebut kemudian daripada berbuka puasa. Yang kita baca doa ni tak makan lagi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Yang kita dah baca tu kan, selalu kita dengar tu lah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cuma lafaz dalam beza sikit, hampir samalah. Tengok, Musa ni kata dan sunat kemudian daripada berbuka. Kita selalu baca doa ni sebelum berbuka. Kita tengok dalam TV boleh. Sebelum buka puasa baca doa Allahumma laka sumtu. Sebenarnya ni disebut dalam kitab Arab aqibah fitrih. Mana aqibah ni mana mengiringi berbuka. Boleh tengoklah dalam kitab Arab dia sebut aqibah. Terjemah dalam kitab Melayu kemudian. Kemudian mana makan dah. Habis doa apa nak makan? Sebelum makan baca doa makan. Kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Makan kurma, minum air, kemudian bacalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian sambung makan lagi. Itu kena. Jadi sebelum makan ni kita dah baca doa tu dah. Jadi tak kena doa tu wa ala rizqika aftartu, dan di atas rezeki kau aftartu, aku telah berbuka. Aku telah buka lagu nak makan pada oi. Aftartu kan fi'il madhi. Mana aku telah berbuka. Buka apa makan pada oi. Orang kena makan dulu lah baru nama buka. Sebab tu doa tu bukanlah sebelum makan. Dalam kita sebut kemudian mana mengiringi. Kita baca doa makan dulu. Kemudian makan kurma, minum air, bacalah doa tu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita dah ustaz-ustaz pun nak baca doa Allahumma barik lana. Orang kata, dia kata ustaz pun tak ingat doa buka puasa.
Ada baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bukan tak ingat, tapi tepat ada di situ. Bukan sebelum kita makan dah begitu. Tengok ni. Dan sunat kemudian daripada berbuka puasa ia seorang membaca. Bukan kemudian selepas dah juga. Mengiringilah kita. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma zahaba az-zama'u wabtallatil 'uruqu wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Kita ni lafaz dah gitu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma zahaba az-zama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Tu dah. Habis. Hei Tuhanku, bagimu puasaku dan atas rezekimu aku berbuka. Aku telah berbuka. Hei Tuhanku, telah hilang dahagaku dan basahlah sekian uratku dan sabitlah pahala jika kehendak Allah Ta'ala. Itu semua fi'il madi. Kalau baca doa ni sebelum makan, tak kena. Sebab tu mengiringi. Mana kita baca doa makan macam biasa, makan kurma, minum air, barulah baca doa ni. Itu baru kena. Ni kita tak mengaji nah. Mengaji dalam TV, tengok kartun kartun sebelum makan buka puasa. Dia pun baca doa Allah maka sumna. Kita pun dia tiru hak tu. Mengaji malah. Tak pun tengok artis berlakon macam tu, kita pun buat macam tu. Mengaji malah. Berasa nak marah malam ni. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis dah itu kan. Dan sunat memberi makan atau minum orang puasa supaya berbuka ia orang puasa dengan makanan yang diberi. Sunat kita beri orang lain makan. Di samping kita makan, maka sunat juga kita beri sekurang-kurang jiran kita makan apa yang kita masak. Sekarang kita tak lebih. Kita di pondok alhamdulillah. Ada orang sponsor makanan kita pada tahun-tahun yang sudah. Tahun ni tak pasti lagi. Takut PKP tu dilanjutkan lagi, maka kita tak adalah berpuasa di rumah, ada di pondok Jadi hak ada di sini seorang dua insya-Allah lah ada lah kita masak sikit sebanyak jadi lagu tu. Dan sunat memberi makan atau minum orang yang puasa supaya berbuka ia orang dengan makanan yang beri. Ni kita bulan puasa jual makanan hak basi dah. Jual laksa hak 3-4 hari lepas balik baru orang nak buka puasa buka tengok basi dah. Kita khianat betul kan. Dan jikalau dengan sebiji tamar atau seteguk air atau lainnya sekalipun seteguk air, sekalipun sebiji tamar dah kita tak mampu, sekurang-kurangnya itulah yang kita buat sekurang-kurangnya sebiji tamar, sekurang satu teguk air. Takkanlah tak boleh kita nak bagi sebotol air mineral ke orang lain. Ni ambil ni air botol mineral ni untuk membuka puasa, dapat pahala lah. Tak apa sebiji tamar lagu tu sekurang-kurangnya. Jangan ada ke hak tu bagi hak lebih sikit. Tetapi jika kuasa mengenyangkan dia ke orang. Apa maksudnya jika kuasa mengenyangkan dia ke seorang? Yakni jamu dia hingga sampai dia kenyang. Tu yakni jamu dia hingga sampai dia kenyang. Itu lebih baik. Beri sampai kenyang, beri makan sampai kenyang. Beri isi buku ada sampai 2 buku nak makan tengok. Lagu tu ni kita hak nasib kawan apa batal kita kira perut itu. Itu afdal, lebih afdal lagi
Walaupun sekurang-kurangnya seteguk air, sekurang-kurang sebiji tamak, yang paling afdal sekali ialah kita jamu dia sampai kenyang. Itulah tuan-tuan puan-puan sidang penonton kita puasa ni dalam perintah kawalan pergerakan, ada sedikit sebanyak tu nak tengoklah jiran sebelah rumah kita tu ada makanan ke tak. Kadang-kadang ni kita ni bagi bantuan sana sini sana merata bagi bantuan jiran sebelah rumah kita tak tengok pun ada makanan ke tidak. Duk suhu bagi ke orang tu kampung jauh-jauh tu. Orang tu bagi orang pada orang terima tu kadang-kadang dah 2-3 kali dah dia terima makanan kat dia berlambak dah. Rupa-rupanya jiran sebelah rumah kita beras pun tak ada. Ni kadang kita tidak tak ambil berat jiran sebelah rumah kita barangkali dia susah tapi dia segan nak beritahu kita. Dan kita nak bagi sumbangan, tengok dia ni naik basikal tua, patut bagi sumbangan. Dia naik basikal tua pun duit dia berlambak, dia seorang hidup, duit laban berlambak, tak patut bagi dah. Dia dah kaya dah kiranya. Buat tengok bab fakir miskin dalam bab zakat lagu mana. Bukan kira basikal tua. Kadang dia basikal tua pun dia kaya dah, sebab dah mencukupi untuk dia seorang. Kadang-kadang jiran kita anak ramai 10 orang anak. Ni dia musim PKP nak kerja apa tak boleh. Betul lah dapat bantuan kerja, tapi dia punya tak masuk lagi. PKP dah sebulan dah, dia tak masuk bantuan lagi. Kita ni dia sebagai jiran tak tengok pun dia, tak beri pun dia. Dah bagi kat orang 10 kilo 20 kilo daripada rumah kita lagi. Inilah kita terlampau nak pada nama sebenarnya nak pada nama di atas sumbangan yang kita beri tu. Beri orang yang puji kita hebat, kita pemberah dan sebagainya. Sedangkan jiran sebelah kita tu berlainan air mata di dalam tangisan. Kerana apa? Kerana ketiadaan makanan dan sebagainya. Itu sebagai satu muhasabah kepada kita. Jangan duk kira jiran yang jauh saja, jiran sebelah rumah pun kita kena tengok juga lah. Mungkin dia tak ada makanan juga. Gitu. Kalau kita mampu lah, kalau kita pun tak mampu, kita bersama dia yang tak ada juga, lain lah jadi nak merepek sikit masuk part dia merepek. Kerana sabda Nabi SAW, ini Nabi kata lagu mana? Man fattara sa'iman falahu mislu ajrihi wala yanqusu min ajris saimi syai'un. Man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi wala yanqusu min ajris saimi syai'un. Man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi wala yanqusu min ajris saimi syai'un. Barang siapa membukakan orang puasa, membukakan orang puasa maknanya dia panggil orang buka puasa ataupun dia menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa, maka adalah baginya barang siapa pahala seumpama pahala orang yang puasa itu. Masya Allah. Tu kita menyediakan makanan orang yang berbuka puasa, pahala dia sama seperti mana orang yang puasa tu, tidak dikurangkan sedikit dan tiada kurang suatu jua pun daripada pahala yang puasa itu. Makna orang yang puasa itu, yakni pahala di akhirat nanti sama seperti mana pahala orang yang berpuasa tu bagi orang yang menyediakan juadah berbuka puasa bagi mereka yang puasa. Jadi kita yang berkemampuan ni masuk bulan puasa ni, tengoklah jiran terdekat kita, takut dia nak buka puasa pun tak ada makanan, kita sumbanglah sedikit sebanyak pada dia. Gitu habis. Dan sunat ia seorang yang menyediakan juadah berbuka, memakan serta mereka itu orang yang puasa,
kerana adalah yang demikian itu makan serta mereka itu terlebih banyak dengan tawaduk dan terlebih hampir dengan menjabarkan, menempelkan hati mereka itu orang yang puasa. Jadi orang yang puasa diseronok lah. Kita yang penyumbang sekalipun makan bersama dengan mereka, maka mereka berasa seronok, berasa gembira, berasa dihargai dan sebagainya. Gitu. Itu cara ada. Jadi kita insya-Allah lah bulan puasa ni, kalau kita di pondok, semua kita pakat-pakat berbuka puasa di surau, termasuklah dengan ustaz-ustaz sekalipun berbuka di surau juga. Daripada ustaznya, pelajar lakinya, pelajar perempuannya, wakamahnya, semua kita pakat buka di pondok, kerana kita meraihkan kesemuanya. Jadi kata musannif, dan sunat mandi janabah. Kena tiba-tiba jadi mana pula. Jadi cukuplah dulu sekadar itu pengajian kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.